Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan sesi perbahasan kita berkenaan dengan Asma'ullah Al-Husna. Jadi kita sambung pada membahaskan athar, iaitulah kesan-kesan ataupun tuntutan dalam kita beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Antara tuntutan keimanan kita kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kita meyakini dan mengetahui akan keluasan rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Iaitulah perkataan Allah mengkhabarkan berkenaan dengan perkataan ucapan hamalatul arsh, yakni malaikat yang memikul arsh, Ar-Rahman. Yang mana malaikat hamalatul arsh ini jika kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, dikatakan besarnya, iaitulah jarak antara cuping telinga malaikat tersebut dengan bahunya, iaitulah jarak sejauh 500 tahun perjalanan. Malaikat hamalatul arsh yang memikul arsh Allah Al-Azim Al-Majid, yang maha agung dan maha besar dan maha mulia, mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmu itu meluas, meliputi dan luas, meliputi segala sesuatu. Perkataan malaikat ini adalah pujian, kita kata ucapan pujian dan juga pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahawasanya pengagungan malaikat hamalatul arsh, malaikat yang memikul arsh, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mengiktiraf, meyakini dan mengetahui dan mengungkapkan keluasan rahmat Allah, keluasan rahmat dan juga ilmu Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Itu yang diungkapkan oleh hamalatul arsh, malaikat pemikul arsh. Malaikat pemikul arsh. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabb kami, Engkau luasnya
rahmat dan juga ilmu ini, ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Kullu syai'in. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya antara tuntutan untuk kita menta'zimkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan caranya, dengan kita mengakui dan mengiktiraf bahawasanya rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat dan ilmu Allah sangat luas. Begitulah juga di dalam surah Al-A'raf ayat 156. Tadi surah Ghafir ayat 7. Bagi sesiapa yang baru melihat, surah Ghafir ayat 7 menjelaskan tentang bagaimana para malaikat hamalatul arsh, pemikul arash, malaikat-malaikat yang memikul arash Allah Ar-Rahman, mereka mengakui dan mengiktiraf keluasan rahmat Allah di dalam ungkapan doa dan juga pujian-pujian mereka kepada Allah serta pengagungan mereka kepada Allah. Sebab itu antara yang kita boleh ambil pengajaran dari ucapan pujian dan doa malaikat ini adalah kita juga di dalam doa kita sebut Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Iktiraf akan keluasan rahmat Allah. Maksudnya misalnya kita nak praktikkan, misalnya kita nak doa ya Allah, misalnya kita boleh praktikkan dalam doa kunut. Dalam doa kunut. Kalau tak percaya, siapa yang boleh tengok, cek doa kunut Masjidil Haram, di Masjidil Haram, imam Masjidil Haram, mereka akan kadang-kadang ada imam yang mereka faham, yang mereka istimbat dari apa kita kata doa dan ungkapan malaikat, mereka pinjam, mereka sebutkan di dalam doa mereka, Allahumma arhamna, misalnya, ya Allah rahmatilah kami, irhamna, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Boleh. Maksudnya sebab kita mengiktiraf dan mengakui akan luasnya rahmat Allah, kerana malaikat juga menggunakan ungkapan yang sama, mereka mengakui akan keluasan rahmat Allah. Jadi itu adalah ungkapan ataupun doa malaikat yang Allah Ta'ala khabarkan di dalam surah Ghafir ayat 7. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Itulah malaikat-malaikat pemikul arash. Nak tambah lagi rasa pengagungan, macam mana kita nak tambah lagi rasa pengagungan dan rasa bahawasanya doa ini adalah doa yang diungkapkan ini bukanlah sesuatu yang kita kata biasa-biasa. Bahkan ini adalah pengakuan kita, pengakuan malaikat yang mereka adalah hamalatul arsh, malaikat yang memikul arash Allah Ar-Rahman. Kalau kita sebut pemikul arash sahaja, kita tak nampak lagi, kita masih lagi. Maksudnya kalau kita tak faham apa itu arash, betapa luasnya kebesaran dan keagungan arash Allah, maka kita takkan dapat merasai pengagungan sebagaimana yang malaikat rasa. Sudah tentulah tak dapat, melainkan hanya dengan kita mengetahui sifat-sifat arash. Sebab itu kena buat homework sikit, kena kaji pula tentang arash. Baca, maksud kaji di sini maksudnya baca hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang menjelaskan tentang sifat arash Allah Ar-Rahman, Arsyur Rahman, sehingga sana Allah yang maha mulia dan maha agung, seperti dirujuk di dalam kitab Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis, kitab tafsir, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala berkenaan dengan arash. Begitulah juga di dalam sebuah kitab yang khusus, antaranya yang dikarang oleh Al-Hafiz Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah, di dalam kitabnya Kitabul Arsh. Kitabul Arsh dalam 2 jilid, Kitabul Arsh. Tak salah dah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Bagi mereka yang mampu merujuk dalam bahasa Arab, boleh rujuk Kitabul Arsh yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi rahimahullah, yang wafat pada tahun 748 Hijrah, yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi hafizahullah. Baik, kita ni ada 2 jilid. Maksudnya nak menambahkan lagi pengagungan kita kepada Allah dan bagaimana kita nak
macam mana kita nak menghadirkan pengagungan malaikat tadi. So malaikat dia dah nampak ke arash, tapi kita tak nampak. Kerana kita tak diberikan keupayaan untuk melihat arash. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, Allah tak tinggalkan kita semata-mata kita mencari-cari, tertanya-tanya. Allah Taala turunkan Al-Quran. Rahmat Allah, Allah turunkan Al-Quran. Allah utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jelaskan apa itu arash. Sebab itu tanggungjawab kita adalah kita mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh Nabi SAW, sehingga kita boleh sampai tahap kita dapat meyakini ainal yaqin, ilmal yaqin, ilmal yaqin, maksudnya kita dapat mencapai ilmal yaqin, iaitulah apa? Ilmu yang menapak kukuh dan teguh di dalam hati, yakni keyakinan. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamul yaqin, pelajarilah keyakinan. Maksudnya pelajarilah ilmu sehingga apa? Ilmu itu menapak di dalam hatimu sehingga kamu menjadi yakin. Maksudnya kita nak bila kita baca ayat Allah tadi, kita baca kalamullah, kita baca ayat Al-Quran, kita baca ungkapan malaikat tadi, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Malaikat ni malaikat apa? Malaikat hamalatul arsh, malaikat yang bukan calang-calang, malaikat yang memikul arash Allah Ar-Rahman. Kita nak supaya bila kita sebut malaikat hamalatul arsh tu pun kita dah rasa pengagungan kepada Allah. Iaitulah kerana malaikat ini ditugaskan untuk memikul arash Allah yang maha besar, yang maha agung, Zul Arshil Majid, yang Allah Subhanahu Wa Taala pemilik arash yang maha mulia, yang sangat agung, Al-Azim. Baik, itu kita kata antara faedah yang kita boleh dapat. Dalam surah Al-A'raf ayat 156 sama juga Allah Taala sebut wa rahmati. Yang ni Allah Ta'ala sendiri sebut. Allah kata apa? Wa rahmati wasi'at kullu syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku, Allah kata, meliputi dan kita kata luas, meliputi segala sesuatu. So ini Allah Ta'ala sendiri mengkhabarkan kepada kita bahawasanya urusan dan rahmatnya itu adalah apa? Wasi'at, ay syamilat. Syamalat, yakni kita kata apa? Yang meliputi dan luas, meliputi segala sesuatu. Kullu syai'in fil alami al-ulwi was-sufli. Maksudnya apa? Rahmat Allah ini meliputi sama ada alam ulwi, alam yang tinggi di atas, maksudnya langit dan penghuninya. Rahmat Allah meliputi seluruh mereka. Begitulah juga alam sufli, alam yang di bawah, di bumi ini, maka rahmat Allah juga meliputi segala sesuatu. Sama ada di daratannya, di lautannya, sama ada pada muslim ataupun kafir. Tidak ada seorang pun yang berada di atas muka bumi ini melainkan sebenarnya dia telah apa? Dia telah berada di dalam rahmat Allah siang, malam, pagi, petang tanpa dia sedar. Sama ada dia sedar atau tak. Maksudnya apa? Itu yang kita kena faham bila Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat aku meliputi, luas, meliputi segala sesuatu. So kita kena faham sama ada di langit ataupun di bumi. Langit yang ada 7 petala langit, 7 lapisan langit, penghuni-penghuninya itu diliputi rahmat Allah. Begitulah juga bumi yang ada 7 petala bumi ini, termasuklah kita juga sebenarnya yataqallabun, kita ni berpusing-pusing dan kita ni beredar dan berlegar dalam rahmat Allah. Cuba datangkan satu tempat yang kita tak berhajatkan rahmat Allah. Kita berada sekarang di sini, di rumah masing-masing. Kita berada dalam rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah ni meliputi segala sesuatu. Kalau bukan kerana rahmat Allah, tentulah kita tak boleh nak duduk di tempat kita yang kita berdiri sekarang ataupun kita duduk sekarang. Sudah tentulah apa? Kita tak boleh nak berjalan di atas muka bumi ini.
Tak kira sama ada Muslim ataupun kafir, sama ada yang Muslim atau bukan Muslim, kesemuanya dalam rahmat Allah. Kerana apa? Kalau bukan rahmat Allah, sudah tentu mereka tidak boleh apa? Mereka tidak boleh memijak muka bumi ini. Mereka tak boleh berjalan di atas muka bumi ini. Mereka tak boleh nak makan daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan kesan rahmat Allah. Kesan rahmat Allah di atas muka bumi ini sangat-sangat jelas. Sebab itulah kalau kita lihat di sini, siang dan malam, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya siang dan malam. Cuba kita bayangkan kalau kita ni dalam keadaan siang, 24 jam siang, tak buka puasa 24 jam. Cuba kita bayangkan 24 jam siang, kita tak ada rehat 24 jam. Begitulah juga sebaliknya. Cuba kita bayangkan malam 24 jam. Maksudnya tak ada kerja, tidur kan? Maksudnya tak. Tetapi atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendatangkan siang dan malam. Siang dan malam. Untuk apa? Untuk kerehatan dan juga untuk manusia mencari rezeki dan sebagainya. Baik. Akan tetapi kalau kita lihat, rahmat Allah Ta'ala yang luas ini meliputi segala sesuatu, kulla syai'in. Bila kita kata kulla syai'in, maksudnya segala sesuatu. Sama ada di daratan dan di lautan tadi, langit dan bumi, penghuni, segala penghuni yang ada. Begitulah juga sama ada Muslim dan juga kafir, juga mereka berada dalam rahmat Allah. Akan tetapi rahmat Allah yang khusus Allah Ta'ala sediakan adalah hanya untuk orang-orang yang beriman. Iaitulah orang-orang yang melakukan persediaan untuk menghadapi negeri akhirat. Sebab itulah di dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah Ta'ala sebutkan mula, Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Mula-mula Allah umumkan rahmat. Allah datangkan konteks ayat dalam ayat yang kita kata yang terawal. Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. So ini ayat pertama, Allah kata rahmatku meliputi, luas meliputi segala sesuatu. So maksudnya segala sesuatu, kulla syai' ini termasuklah apa? Termasuklah semua manusia. Termasuklah yang kafir dan juga yang Muslim, yang mukmin dan juga yang kafir, yang munafik, dan semuanya ada di bawah rahmat Allah, diliputi rahmat Allah. Termasuklah kita. Kita dalam rahmat Allah. Kerana apa? Kerana kita hari-hari melakukan kesalahan. Hari-hari kita ini melakukan kesilapan. Hari-hari kita ini melakukan dosa. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah Taala berfirman, ya bani Adam, atau ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang, malam, pagi, petang. Tengok rahmat Allah. Allah kata wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Rahmat Allah kepada kita, dia tak terus mengazab kita, dia tak terus menyebabkan kita ni celaka, dia tak terus memusnahkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan dosa, dia tak terus memusnahkan kita, dia tak terus mengazab kita. Tetapi dia kata apa? Dia bagi tahu dekat kita, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian melakukan kesalahan malam, siang, malam, pagi, petang. Allah dengan rahmatnya Allah kata apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Aku mengampunkan seluruh dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rahmat Allah. Baik. Jadi dalam Al-A'raf ayat 156, Allah pada awalnya Allah kata wa rahmati wasi'at kulli syai'. Maksudnya rahmat Allah yang umum. So nampak ini antara dalil kenapa kita dah sebutkan sebelum ini Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ada perbezaan. Kerana kita teliti, bila kita teliti di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri yang mendatangkan perbezaan rahmatnya. Kerana yang pada awalnya Allah kata wa rahmati wasi'at atau wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi, luas meliputi segala sesuatu. Kemudian pada penghujung ayat Allah lengkapkan. Allah kata apa? Allah kata fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Fasaktubuha ay fasaktubu ar-rahmah
lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Aku akan menulisnya, yakni aku akan menetapkan, aku akan menulis. Dhamir ha kat situ kembali kepada rahmat. Aku akan menulis, aku akan menetapkan rahmatku lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna az-zakah, mereka yang mengeluarkan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka-mereka yang apa? Beriman dengan ayat-ayat kami. So itu pelengkap bagi ayat dalam surah Al-A'raf ayat 156, berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kita katakan rahmat Allah itu yang lebih khusus ditujukan kepada orang-orang beriman dan bertakwa, orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, orang-orang yang bertakwa, iaitulah mereka yang menjadikan antara mereka dan Allah, ataupun mereka dan azab Allah adanya pelindung, adanya shield, adanya penghalang dengan mereka mengerjakan ketaatan. Sebab itu dinamakan takwa kerana apa? Kerana seseorang itu telah menjadikan antara dia dan azab Allah adanya wiqayah. An taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan. Engkau menjadikan antara diri engkau dan juga azab Allah adanya penghalang, adanya shield, adanya pelindung. Sebab itulah antara maqasid, antara tujuan puasa disyariatkan, Allah Ta'ala sebut apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa. Moga-moga kalian bertakwa. Maksudnya kalian buat preparation untuk kalian berlindung dari azab Allah nanti. Sama ada kalian membuat preparation, membuat persediaan di dunia dari sakhatillah wa ghadabih, daripada kemurkaan Allah, daripada kemarahan Allah, dan juga azab Allah di akhirat kelak. Nas'alullah salamah wal afiyah, na'udzubillahi min azabillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari azabnya yang pedih. Baik. Jadi itu menunjukkan apa? Rahmat yang khusus, rahmat yang lebih khusus hanya tertuju, hanya diberikan Allah, hanya akan ditulis dan ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Macam mana lagi kita nak faham pengkhususan rahmat Allah ni kepada orang beriman? Mudah je, kita bagi contoh yang mudah. Kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan. Kerana kita dapat lagi hidup hari ini, iaitulah hari ini kita dah kita kata dah masuk fasa terakhir dalam bulan Ramadan, iaitulah 10 malam terakhir Ramadan. Rahmat Allah ke atas kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Itu satu rahmat, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan kita hari ini yang kita sedia maklum bahawasanya kita dalam perintah pergerakan kawalan bersyarat ini, yang dilanjutkan lagi sehingga bulan Jun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, Dia telah memberikan kita kesempatan. Kerana di sana ada lagi orang yang tidak sempat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ada yang meninggal dunia sebelum mereka sempat masuk ke dalam Ramadan. Ada yang sempat masuk dalam bulan Ramadan, tetapi mereka tidak sempat bertemu dengan 10 malam terakhir yang merupakan malam yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Sebagaimana yang ditakrirkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, malam-malam yang terbaik alal itlaq, secara mutlaknya adalah malam-malam 10 Ramadan, adalah malam yang terbaik. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kita, telah menetapkan bahawasanya kita sempat untuk berada di dalam 10 malam terakhir. Cuma persoalannya, adakah kita menggunakan peluang dan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Adakah kita balas rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini dengan kita melakukan ketaatan, dengan kita melipat gandakan amal ibadat kita, dengan kita mengikhlaskan amal ibadat kita, dan kita mentajridkan mutaba'ah, ikutan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebenarnya? Itu persoalan yang perlu kita jawab
sendiri, muhasabah diri, kerana kita masih lagi dalam 10 malam Ramadan yang terakhir, 10 hari yang terakhir ini. Maka itu antara contoh bagaimana kita nak melihat apa yang adakah kita ini layak untuk mendapat rahmat Allah. Maksudnya bila kita katakan rahmat Allah ni, dia macam ayat dalam surah Al-A'raf ayat 156 tadi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, betul lah 156. Cek balik. Mana takut tersalah bagi nombor. Fasa'aktubuha. Al-A'raf ayat 156. Sebab kita katakan tadi pembahagian rahmat yang umum semua orang dapat, dan rahmat yang khusus. So kita kena kecil-kecilkan lagi. Contoh kita macam mana kita nak faham rahmat Allah ni? Rahmat Allah yang umum ni, rahmat Allah yang khusus. So kita kena, dia macam ni. Kita bayangkan something yang kita boleh zoom in dengan zoom out. Bukan zoom yang zoom application tu. Maksudnya something yang kita boleh zoom in dengan zoom out. Contoh kita bagi Google Earth kan. Kalau kita ada application Google Earth kan, kita zoom in, terdekat kan, kemudian kita zoom out. Kita zoom in, sampailah kalau kita zoom out tu, kita akan dapat bumi. Kan? Kita akan dapat bumi. Kalau kita zoom in kan dia, kita akan dapat tempat tu secara spesifik. Baik, ini contoh nak bagi. Sama juga rahmat Allah. So rahmat yang umum tadi, seakan-akan kita zoom out. Kan rahmat Allah ni seakan-akan kita zoom out dia. Maksudnya ni nak bagi tahu luasnya rahmat Allah. Dia macam bila kita zoom out, itu luasnya, seluas rahmat Allah, luas lagi daripada bumi yang kita nampak ni. So nak bagi tahu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kan? Dalam Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, perkataan malaikat hamalatul arsh. Sama juga, luas, meliputi segala sesuatu. So bila kita nampak macam ni, kita kena faham semua orang-orang yang manusia yang hidup di atas muka bumi ni, mereka hidup dalam, maksudnya diliputi dengan rahmat Allah. Kalau tidak kerana rahmat Allah, nescaya mereka tak boleh hidup. Jadi macam mana pula kita nak zoom in? Zoom in maksudnya kita nak melihat rahmat itu secara spesifik. Baik, bumi tadi kita zoom out. Bila kita zoom in, maka kita akan nampak apa? Kat mana yang kita nak pergi. Kat mana? Dengan spesifik. Dekat mana negeri. Jadi rahmat Allah yang khusus, umpamanya macam kita zoom in. Maksudnya kita tengok perhati dekat-dekat lagi, siapa yang layak untuk mendapat rahmat Allah yang khusus? Sudah tentulah orang beriman. Baik, orang beriman pula ada macam-macam tingkatan. So macam kita bagi contoh yang lain tadi, Ramadan. Semua manusia, sama ada orang Islam atau orang kafir, mereka Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. So rahmat. Orang kafir pun dapat rahmat. Kan, ada orang yang jiran dia yang bukan Islam, jiran dia yang kafir, bila datang bulan Ramadan, jiran dia yang Muslim ni akan bagi makanan dekat dia. Rahmat tak? Rahmat untuk dia. Bahkan kita boleh lihat ada setengah orang yang bukan Islam ni, dia berjinak-jinak dengan Islam dengan dia berpuasa. Kan? Maksudnya rahmat. Walaupun pada awalnya dia nak berpuasa tu kerana dia nak test. Dia kata dia nak cuba, dia nak try. So dia pun berpuasa. Alasan kawan dia tadi, yang Muslim tadi, bagi tahu dekat dia, puasa ni dapat menjaga kesihatan dan sebagainya. Tak apalah, awal-awal kan dia dakwah, tak menjadi masalah. Kemudian dia pun cuba, dia pun puasa. Lama-lama dia nampak Islam ni baik, cantik. Islam ni menjaga maslahat, kebaikan manusia. Kemudian baru dijelaskan tentang tauhid. Maksudnya dijelaskan tentang kaitan antara puasa dengan tauhid dan sebagainya. Rahmat Allah yang terkandung di dalam puasa itu sangat banyak. So dia boleh explain. Kemudian apa? Akhir sekali dia
tergerak untuk masuk Islam. Contoh, kita bagi contoh kan. So dia dapat rahmat. Rahmat daripada, maksudnya rahmat-rahmat Allah yang banyak. Tetapi rahmat itu kita kata dia macam zoom out tadi. Di umum. Kita nak supaya di zoom in kan. Maksudnya rahmat Allah itu, maksudnya sampai dia masuk Islam. Tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim adalah kita nak berdakwah kepada manusia supaya mereka menerima Islam. Bukan setakat kita belanja makan, bukan setakat kita bagi makanan, buka puasa dan sebagainya, bukan. Tetapi kita nak supaya rahmat yang lebih. Kalau setakat makan, dia pun boleh buat. Betul tak? Ada orang yang dia boleh, orang yang lebih kaya lagi, dia boleh sedekah, Tetapi kita nak rahmat yang lebih. Rahmat orang untuk orang-orang beriman, iaitulah apa? Yang Allah Ta'ala sebut apa? فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Iaitu Allah Ta'ala nak tetapkan rahmat yang lebih khusus kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengerjakan zakat, mengeluarkan zakat, mengerjakan amal soleh, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat ayat ini menjelaskan bahawasanya rahmat yang khusus ini orang kafir tidak dapat. Sebab itu fal kafiru la rahmata lahum fil akhirah. Kerana orang kafir mereka terhalang dari rahmat Allah yang khusus, iaitulah apa? Rahmat di akhirat kelak. Rahmat di akhirat kelak. Sebab itu kita sebagai seorang Islam, kita tak boleh membataskan rahmat Allah hanya di dunia. Maksudnya kita kena usahakan sampai orang yang kafir tadi dimasuk Islam melalui kita, melalui dakwah kita, melalui penjelasan kita, melalui tangan kita, melalui akhlak. Itu satu bentuk rahmat untuk dia, supaya dia menerima la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri berusaha untuk mengislamkan beberapa orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seorang hamba yang berkhidmat kepada Nabi, seorang Yahudi. Begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh untuk mengislamkan bapa saudaranya Abu Talib. Cuba kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Nabi SAW tidak terbatas semata-mata memberikan, melimpahkan rahmat kebaikan di dunia, tetapi Nabi nak lebih. Dan itu antara sifat Nabi SAW, rahmatan lil alamin. Nabiur rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Sebab itu kita kena faham rahmat ini, konsep rahmat. Kalau kita bataskan rahmat ini hanya di dunia, maka kita tersilap, kita tersalah. Kerana rahmat Allah ini luas. Bila kita hanya membataskan rahmat Allah Ta'ala hanya di dunia, maka kita telah menyempitkan rahmat Allah yang luas tadi. So maksudnya kita tak faham ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kita tak faham betul-betul ayat tu. Maksudnya kita telah menyelewengkan ayat tu dengan kita membataskan rahmat Allah ini hanya semata-mata di dunia. Sebab itu antara faedah yang kita boleh dapat berkenaan dengan rahmat yang khusus tadi. Baik, begitulah juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'inda Allahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma 'inda Allahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad." Kalaulah seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa uqubah, berupa hukuman dan juga balasan, ma tama'a bi jannatihi ahad, maka tidak ada seorang pun yang akan menginginkan syurga. Jom tengok Nabi SAW kata apa? Nabi kata, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad." Kalau seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa hukuman, azab, balasan, ma tami'a bi jannatihi ahad, nescaya tidak ada seorang pun yang akan menginginkan syurga. Sebab dia tengok, kalau dia tahu hukuman Allah ni sangat dahsyat, sangat besar, sangat hebat, sangat menyakitkan, sangat pedih, maka tidak ada seorang pun yang berkeinginan untuk masuk syurga. Maksudnya apa? Sebab takut sangat. Itu juga Nabi bagi tahu, "Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad."
Kalaulah seorang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, ma qanita min jannatihi ahadun. Nescaya tidak akan berputus asa, seseorang tidak akan berputus asa pun dari syurganya. Subhanallah. Maksudnya apa? Kalau kita tahu, maksudnya kalau orang kafir, kalau orang beriman, dia tahu hukuman Allah ni dahsyat. Dia sampai tahap dia mungkin dia tak ada dia rasa tak, dia akan hilang keinginan untuk masuk syurga sebab betapa dahsyatnya kalau dia tahu tentang hukuman Allah. Dalam masa yang sama Allah kata apa? Kalau orang kafir tahu apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, dia tidak akan berputus asa untuk mengharapkan syurga. Kerana yang menjadi masalah bagi orang kafir adalah kerana berputus asa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menamakan iblis dengan iblis kerana iblis dari perkataan apa? Ablasa yublisu, iblis. Ablasa ini dari perkataan apa? Dari maknanya adalah apa? Aisa, iaitu apa? Berputus asa. Iblis ini dinamakan iblis kerana dia berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sifat orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah sifat orang-orang kafir. Orang beriman dia takkan berputus asa dari rahmat Allah. Ini kita kena faham. Maksudnya di sini orang kafir, sebab apa dia berputus asa dari rahmat Allah? Kerana dia tahu bahawasanya apa? Kerana dia tak tahu bahawasanya keluasan rahmat Allah. Dia hanya tahu bahawasanya keadaan dirinya. Dia tak tahu keluasan rahmat Allah. Dia tak nampak keluasan rahmat Allah. Sebab itu tanggungjawab seorang Muslim adalah untuk menyampaikan rahmat Allah. Antara rahmat Allah adalah agama Islam. Islam ini adalah rahmat Allah ke atas makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad membawa agama Islam, agama yang Allah Ta'ala kata rahmat. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang kafir, Nabi SAW beritahu, kalau mereka tahu apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, mereka takkan sesekali berputus asa dari syurga Allah. So nampak? So Nabi beritahu ini antara maksudnya jawami'ul kalim, perkataan Nabi SAW yang Nabi kata, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Kalau seorang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, dia tidak akan berputus asa daripada syurga Allah. Kalau itu orang kafir. Orang beriman sudah tentulah tidak akan sesekali berputus asa dari rahmat Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menamakan wahyunya kepada nabi-nabinya dengan rahmat. So Allah namakan wahyu yang Allah turunkan, yang Allah utuskan wahyu, Allah Ta'ala turunkan wahyu, yang Allah sampaikan wahyu itu kepada nabi-nabi dan rasul, Allah namakan rahmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih. So tengok Nabi Nuh alaihi salam dia kata apa? Nabi Nuh alaihi salam kata dekat kaum dia. Kaum dia siapa? Kaum dia adalah orang yang mensyirikkan Allah. Musyrikun, mereka yang mensyirikkan Allah. Mereka yang kufar, mereka yang mensyirikkan Allah, menyembah patung berhala. Tetapi tengok Nabi Nuh kata apa? Ya qaumi, wahai kaumku, ara'aytum, tidakkah kalian melihat, in kuntu ala bayyinatin, jika aku berada di atas bayyinah, yakni hujjah, kebenaran yang jelas, bayyinah, bukti yang kukuh dari Tuhanku, min Rabbi, daripada Rabbku, wa atani rahmatan min indi, dan Allah Ta'ala telah mendatangkan kepadaku rahmat dari sisinya. Apa maksud rahmat di sisinya? Iaitulah kenabian, wahyu. So Nabi Nuh alaihi salam menyifatkan kenabian ini adalah rahmat dari Allah. Kenabian ini adalah rahmat dari Allah. Kita sebagai seorang Muslim, bila kita lihat hari ini, ada
sebahagian segelintir di kalangan masyarakat. Mereka yang atas dasar alasan untuk berdakwah, tetapi mereka tidak mengimplementasikan petunjuk kenabian, warisan kenabian. Mereka lebih suka untuk menggunakan metod sendiri ataupun kaedah sendiri dalam berdakwah. Jadi ini adalah salah satu kesalahan yang jelas. Kerana dakwah tanpa mengikut metod nabawi, maka adalah dakwah yang tidak bertepatan dengan rahmat. Konsep rahmat itu, maksudnya kita kena faham sini. Apa-apa sahaja dakwah, seruan yang tidak mengikut petunjuk Nabi SAW, maka ianya jauh dari rahmat Allah. Sebab Allah Ta'ala namakan kenabian ni rahmat. So kalau kita tak mau ambil manhaj nabawi, kita tak mau ikut metod nabawi dalam berdakwah, metod nabawi dalam setiap urusan kita, manhaj nubuwah, manhaj kenabian, sunnah Nabi SAW, kita berpaling dari sunnah Nabi SAW, maka kita sebenarnya telah berpaling dari rahmat Allah. Kita telah berpaling dari rahmat Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala namakan kenabian ini dengan rahmat. Baik, perkataan Nabi Nuh tadi disebutkan Allah dalam surah Hud ayat 28. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min. Syahidnya di sini Nabi Nuh kata apa? Wa atani rahmatan min indih, dan telah didatangkan kepadaku rahmat dari sisinya. Jadi Allah Ta'ala telah mendatangkan rahmat kepada Nabi Nuh AS dan Nabi-Nabi yang datang kemudian, iaitulah apa? Dengan memberikan mereka wahyu, iaitulah kenabian dan risalah. Baik, jadi ini menunjukkan apa? Ayat dalam surah Hud ayat 28 ini, kita katakan tadi dia lebih khusus lagi. So macam kita umpamakan tadi, macam Google Earth tadi, rahmat Allah yang umum tadi, kita umpamanya kita zoom out, so kita zoom in balik, globe tu, bumi tu zoom in balik, maka kita akan jumpa lagi rahmat yang lebih khusus. So rahmat yang lebih khusus di sini adalah kenabian. So kenabian yang lebih khusus lagi berbanding dengan hanya rahmat untuk orang-orang beriman dan juga bertakwa tadi. So nabi-nabi adalah mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu, ilmu dan juga hikmah. Baik. Begitulah juga kalau kita lihat dalam surah Hud lagi, dalam ayat 63, kata Nabi Saleh alaihi salam, wa atani minhu rahmatan, wa atani minhu rahmatan, dia telah mendatangkan kepadaku darinya, iaitu memberikan kepadaku darinya rahmat. Maksudnya Allah Ta'ala telah memberikan kepadaku rahmat. So Nabi Saleh alaihi salam juga menamakan kenabian ini adalah rahmat. Kenabian ini adalah rahmat. Baik, begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada ayat yang kita sedia maklum, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Begitulah juga dalam surah An-Nahl ayat 89, Allah Ta'ala kata, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. So Allah Ta'ala kata, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, kitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan kepada segala sesuatu, wa hudan, petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra lil muslimin, dan khabar gembira untuk orang-orang Islam, orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah dengan tauhid. So di sini Allah namakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, risalah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita adalah rahmat. Baik, begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan secara umum, iaitulah berkenaan dengan ada mereka-mereka, iaitulah para Nabi dan Rasul ini yang Allah khususkan rahmatnya kepada mereka, iaitulah rahmat berbentuk ilmu dan juga hikmah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 74, Allah Ta'ala kata, yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. So Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah pemilik kurniaan yang agung, yang besar dan juga yang agung. Baik,
Kemudian perkara yang berikutnya yang kita perlu faham, tuntutan dari iman kita terhadap nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kita meyakini, selain daripada kita dah sebut tadi, kita meyakini akan keluasan rahmat Allah, maka kita juga antara tuntutan keimanan kita terhadap nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kita mengetahui dan meyakini, mengakui dan mengiktiraf bahawasanya rahmat Allah itu mengatasi kemurkaannya. Rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Sebagaimana yang sabit di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa, kataba fi kitabihi, wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wada'a 'indahu 'ala al-'arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi." Wa fi riwayah, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Maksudnya, Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah telah menulis di dalam Luh Mahfuz, di dalam kitabnya, yang ini Luh Mahfuz. Dan dia menulis ke atas terhadap dirinya, dia menulis kepada dirinya sendiri. Dan dia meletakkan tulisan itu di sisinya, yang ini diletakkan di Arash. Inna rahmati taghlibu ghadabi. So apa tulisan yang Allah Ta'ala tulis? Apa ketetapan yang Allah Ta'ala tulis? Allah Ta'ala tulis, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Dalam riwayat taghlibu maksudnya inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendominasi kemurkaanku. Kalau kita taghlibu ghadabi, taghlibu tu kita menguasai ataupun mendominasi kemurkaanku. Dalam sebahagian riwayat, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Baik. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini bertepatan dengan surah Al-An'am ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." So, sebenarnya hadis ni menjelaskan tentang ayat dalam surah Al-An'am ayat 54. Yani, Rabb kalian telah menulis ke atas dirinya, ke atas dirinya rahmat. Dan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim tadi dijelaskan oleh Nabi SAW, "Wa huwa yaktubu ala nafsihi." So, Allah Ta'ala menulis pada dirinya. Dan Allah meletakkan tulisan itu di sisinya, di atas Arash, yang ini apa? Kandungannya inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku menguasai kemurkaanku, mendominasi kemurkaanku. Dalam sebahagian riwayat sabaqat, iaitu inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Baik, so ini antara perkara yang kita kena beriman dan kita kena yakini. Tidak ada makhluk ataupun manusia yang tidak beriman dengan ketetapan ini, melainkan dia pasti akan terjebak di dalam perkara yang bertentangan dengan tuntutan rahmat Allah. Saya ulang sekali lagi. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian telah menulis ke atas dirinya rahmat, iaitu sifat belas kasihan, kasih sayang, kelembutan terhadap segala sesuatu. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Wa fi riwayah, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, Allah kata, Allah tulis ketetapan tersebut, sesungguhnya rahmat aku menguasai kemurkaanku. Sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemarahan dan kemurkaanku. Sesiapa yang tidak mengakui ketetapan ini atau tidak mengamalkan tuntutan dari ketetapan ini, pasti dia akan terjebak dalam perkara-perkara yang menyalahi tuntutan rahmat Allah ataupun tuntutan kita beriman dengan
rahmat Allah. Ana bagi contoh yang mudah. Dalam konteks keluarga, dalam konteks sebuah rumah tangga, sebuah unit keluarga, tuntutan kita beriman dengan ketetapan Allah pada dirinya, bahwasanya rahmatnya mengatasi kemurkaan, adalah dengan kita turut sama untuk mencontohi apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada makhluk-makhluknya. Iaitulah apa? Rahmat mengatasi kemurkaan. Kita boleh kecilkan lagi skopnya. Hukuman, kemarahan, kekerasan mestilah didahului dengan rahmat, belas kasihan. Dalam konteks rumah tangga, sudah tentulah konsep inna rahmati sabaqat ghadabi ini perlu kita praktikkan. Yang ni yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dengan kenyataan ulama-ulama ahli tasawuf di kalangan ahli sunnah, bahawasanya apa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Iaitulah apa? Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya di sini, amalkan tuntutan yang terkandung di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu maksudnya. Bukan kita nak jadi Tuhan. Jangan salah faham. Kerana ada orang yang mereka menganut ajaran wahdatul wujud ataupun ajaran al-hulud wal ittihad di kalangan kelompok ulatus sufiyah, pelampau-pelampau sufi yang mereka nak jadi Tuhan. Yang tu lain lah. So itu memang semua dia nak jadi Tuhan kan? Tetapi dalam konteks sebagai seorang mukmin, bila kita sebut tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah ini, tuntutan kita adalah kita cuba untuk mempraktikkan apa tuntutannya. Contoh yang mudah, ana bagi satu ayat. Ayat dalam surah An-Nur. Ayat dalam surah An-Nur, kejap, ayat tentang kita tengok dalam surah An-Nur, ayat berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan iaitulah mereka yang terlibat dalam surah An-Nur ayat 22. Allah Ta'ala sebut wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Setiap sini Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, dan janganlah orang-orang yang berharta serta yang mempunyai kelapangan dalam hidup di kalangan kamu bersumpah untuk tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So ini adalah tuntutan rahmat Allah. Maksudnya apa? Ayat ini kalau kita buka dalam tafsir, ayat ini turun menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana beberapa orang sahabat Nabi ataupun beberapa orang yang terpedaya ataupun terkesan dengan fitnah yang telah digerakkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafikin terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang disebut sebagai hadithul ifk, iaitulah tuduhan dusta ke atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada di kalangan beberapa orang sahabat yang mereka menerima ataupun mereka terpedaya dan juga terpengaruh dengan fitnah tersebut. Antaranya adalah Hasan bin Thabit dan juga Hafnah ataupun Hamnah bintu Jahsh dan juga beberapa orang lagi. Antara di kalangan mereka itu ada yang merupakan maula ataupun hamba sahaya bagi Abu Bakar As-Siddiq, ataupun mereka yang diinfakkan harta bendanya
dari Abu Bakar diberikan infak, sedekah dan juga harta benda. Mereka ini terjebak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya dia tidak akan lagi memberikan infaknya kepada mereka. So Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala kata apa? وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. So Allah kata, janganlah orang-orang yang berharta, merujuk kepada Abu Bakar, serta yang mempunyai kelapangan dalam hidup, dari kalangan kamu, bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Sebaliknya Allah kata apa? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sebaliknya kata apa? وَلْيَعْفُوا. Maafkan kesalahan. وَلْيَصْفَحُوا. Maafkan mereka serta apa? Lupakanlah kesalahan-kesalahan mereka. Apakah kalian tidak suka supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kalian? So nampak? Allah Ta'ala kaitkan dengan rahmat, kaitkan dengan sifatnya. Allah Ta'ala suka memaafkan. Allah afu. Sebab itu antara doa yang kita diajarkan Minin Aisyah radhiyallahu anha, yang diajar Nabi SAW apabila kita berada di dalam malam yang terakhir bulan Ramadan dan kita tahu bahawasanya ataupun kita mengharap berlakunya Lailatul Qadar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi, apakah yang aku perlu ucapkan? Apakah yang aku perlu baca? Doa apa yang aku perlu baca? Lalu Nabi SAW mengajar Ummul Mukminin Aisyah dengan doa yang sangat agung, pendek tetapi mempunyai makna yang sangat besar. Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan. Tuhibbul afwa. Engkau menyintai untuk memaafkan hamba-hamba. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. So, ampunlah aku. Maafkanlah aku. Maafkan. Lupakanlah kesalahan-kesalahan aku. Hapuskan kesalahan. Maafkan aku. Maafkan kesalahan aku. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendidik makhluknya, hamba-hambanya, supaya berakhlak ataupun mengikut apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada hamba-hambanya. Maksudnya ayat dalam surah An-Nur ayat 20, ayat 22 tadi, 22 tadi menjelaskan kepada kita bahawasanya kalau kita suka Allah Ta'ala nak ampunkan kita, kita suka Allah ampunkan dosa kita, kita juga kena apa? Kita juga kena lapang dada dalam menerima kesalahan saudara-saudara kita. Maksudnya kita memaafkan. Kita memaafkan kesalahan mereka. Balik pada dalam konteks ataupun unit keluarga tadi. Dalam konteks keluarga kita, kita kena dahulukan rahmat berbanding ghadab, berbanding kemurkaan. Macam mana praktikalnya? Praktikalnya adalah apa? Mudah, tapi susah nak amalkan. Mudah di mulut tetapi susah nak amalkan. Kita manusia. Kerana kita kadang-kadang lupa. Dan kita kadang-kadang emosi. Misalnya kita bagi contoh, anak kita melakukan kesalahan, isteri kita melakukan kesalahan, yang bagi pandangan kita ianya kesalahan. Bagi mereka yang tidak ada, kita kata tidak diberikan bimbingan oleh Allah untuk mendapat rahmat, iaitulah dalam konteks untuk mengamalkan tuntutan rahmat Allah yang ada pada nama Allah dan Ar-Rahim. Kalau berlaku kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana ahli keluarga, kita boleh lihat hari ini banyak kes penderaan, pukul, mendera anak, pukul sehingga mati pun ada, wal'iyadzubillah. Kenapa? Kerana mereka tidak mempraktikkan wa rahmati sabaqat ghadab, rahmatku mengatasi kemurkaanku. So dia tak cuba nak praktikkan. Maksudnya dia tak cuba nak
mengamalkan tuntutan yang Allah kata dia tulis pada diri, rahmatnya mengatakannya. Kalau Allah ada kita sendiri sebagai ketua keluarga ataupun bapa ataupun suami, kita tak lepas daripada salah dan silap, kita pun buat dosa, Allah Subhanahu Wa Taala tak terus hukum kita. Betul tak? Allah Taala tak terus hukum. Dan kita tahu kita ini ada dosa, kita ada kesalahan. Setiap kali kita bangkit dari tidur, Allah Taala matikan kita. Allah Taala tak terus hukum kita. Kerana rahmatnya mengatasi kemurkaannya. Berapa banyak kita melakukan kesalahan, Allah Taala tak hukum kita. Allah Taala tak terus bagi kita jatuh ke ataupun matikan kita ke ataupun azab kita ke terus. Tidak. Bahkan Allah bagi masa. Allah bagi kita masa untuk kita bertaubat, kita kembali kepada Allah. Tiba-tiba kita ni yang tak ada apa-apa, kita yang manusia biasa, bila anak kita buat salah sikit, kita terus tampar dia. Bila anak kita buat salah sikit, kita terus pukul dia. Bila isteri kita buat salah sedikit saja, kita terus tendang dia. Bukan kita lah, maksudnya kita bagi contoh. Kita terus marah dia. Kita terus mengeraskan suara kita dan kita terus sampai ada yang kadang-kadang sampai menampar muka, sampai melakukan perkara-perkara yang zalim terhadap isteri ataupun yang zalim terhadap anak-anak. Contoh kita boleh bagi contoh yang banyak lah. Maksudnya tak kira lah sama ada haiwan ke. Bila kita tengok binatang datang nak minta makanan dekat kita, kita tendang dia. Atas alasan kita tak suka kucing. Kita tengok kucing, dia datang bergeser-geser dekat kita, dia kata aku ni allergic, kita pun tendang dia. Mana rahmat? Mana rahmat? Setengah dari kita kadang-kadang dia nampak benda tu macam alah normal lah, aku tak suka kucing, so tak apalah kalau aku tendang kucing pun. Jangan. Kita bercakap atas dasar, kita kata atas dasar bagaimana kita tuntutan rahmat Allah. Sebab itu Nabi SAW tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasai dan sebagainya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi kata apa? Nabi kata ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Orang-orang yang merahmati, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang berbelas kasihan, yang mengamalkan tuntutan rahmat, tuntutan kasih sayang, belas kasihan kepada makhluk. Ar-rahimun, Allah kata ar-rahimun, orang-orang yang merahmati. So nampak di sini rahmat juga disifatkan kepada makhluk. Ar-rahimun, Allah kata yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Allah kata orang yang merahmati, mereka akan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Tengok nama Allah Ar-Rahman. Allah nisbahkan rahmatnya ini kepada orang-orang yang merahmati di atas muka bumi ini. Dia akan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ar-Rahman. Kemudian Nabi kata apa? Apa yang kita kena buat? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Maka rahmatilah ke atas penduduk ataupun ke atas makhluk yang ada di atas muka bumi. Kerana hidup di atas muka bumi, termasuklah yang ada di langit. Langit itu termasuk dalam muka bumi. Rahmatilah apa yang ada di atas muka bumi, yarhamukum, yang akan dikasihi oleh Tuhan yang berada di langit, Ar-Rahman. Maksudnya apa? Al-jaza' min jinsil amal. Kalau kita merahmati, Allah Ta'ala akan rahmat kita. Kalau kita mendahulukan rahmat di dalam rumah tangga kita, kita mendahulukan rahmat di dalam tempat kerja kita. Bagi mereka yang menjadi majikan misalnya, dia pun kena mendahulukan sisi rahmat berbanding kemurkaan ataupun kemarahan.
bagi mereka yang berada di kita kata di lapangan-lapangan tugasan masing-masing, khususnya dalam situasi hari ini, bagi mereka yang berkhidmat dalam bidang misalnya jururawat dan sebagainya, mereka kena dahulukan sisi rahmat. Dan itu rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati mereka. Kerajaan, sebuah kerajaan, apabila dia berinteraksi dengan rakyatnya yang di bawah yang di bawah kepimpinannya, kerajaan juga kena mendahulukan sisi rahmat, membantu rakyat yang kesusahan, memberikan bantuan, bukan dengan menzalimi mereka, dengan mengambil hak-hak mereka. Sisi rahmat. Kerana rahmat dalam konteks seorang guru kepada anak murid juga kena dahulukan sisi rahmat. Antaranya apa? Dengan mengajar mereka apa yang bermanfaat untuk mereka, bukan mengajar apa yang memanfaatkan dia, memanfaatkan mereka. Dan dia sendiri juga akan dapat manfaat. Mengajarkan perkara-perkara yang asas, mengajarkan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan apa yang kepada akhirat dan dunia mereka. Rahmat. Rahmat seorang ibu kepada anaknya, rahmat seorang bapa kepada anaknya, rahmat seorang suami kepada isterinya, rahmat seorang isteri kepada suaminya, rahmat seorang anak kepada ayahnya, rahmat seorang anak kepada rahmat individu kepada haiwan peliharaannya, rahmat seorang lelaki kepada tumbuh dia tanam, pokok-pokok yang ditanam. Dia kena jaga. Itulah yang kita katakan sebagai sisi rahmat yang perlu kita praktikkan. Kerana untuk mendapat rahmat Allah, maka kita juga kena merahmati. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang merahmati oleh Allah Ar-Rahman, maka rahmatilah mereka yang berada di atas. Tengok Nabi kata irhamu man fil ardi. So tengok Nabi kata rahmatilah segala siapa sahaja yang ada di atas muka bumi. Maksudnya termasuk pokok, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk sungai. Rahmat terhadap sungai. Rahmat terhadap sungai adalah kita di dalam sungai. Kepada lautan adalah dengan kita tidak buang atau kita tidak merosakkan lautan. Rahmat ada apa? Binatang adalah kita menzalimi binatang-binatang, haiwan-haiwan. Rahmat. Dan rahmat yang paling besar sekali iaitulah mengamalkan agama Islam yang hak, mengamalkan tauhid. Ini yang paling besar. Termasuk rahmat adalah kita mengajarkan manusia tauhid. Termasuk rahmat adalah kita memberikan peringatan kepada manusia akan bahayanya kesyirikan. Termasuk rahmat. Termasuk dari rahmat Allah mengingatkan manusia, memberi tahzir, amaran dan peringatan kepada manusia akan bahayanya syirik dan juga bid'ah. Termasuk rahmat. Jangan kita ingat bila ada orang yang memberikan peringatan kepada bahayanya kesyirikan, bid'ah di dalam agama, bahayanya kerosakan, kita rasa dia macam tak ada rahmat. Bahkan itu antara tuntutan rahmat adalah kita mengenalkan amar ma'ruf nahi adalah rahmat. Sebab kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, manfaatkan orang yang menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaquluna
kita putus masalah wifi. Baik, alhamdulillah kita dengan rahmat Allah Taala pertemukan semula walaupun terputus. Jadi kesimpulannya, tuntutan kita beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kita melaksanakan apa yang Nabi SAW perintahkan dalam hadis tadi yang kita sebutkan tadi. Begitulah juga hadis yang lain yang kata man la yarham la yurham. Sesiapa yang la yarham man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak merahmati dia tidak akan dirahmati. Sesiapa yang tidak merahmati dia tidak akan dirahmati. Sesiapa yang tidak mengasihi dia tidak akan dikasihi. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita nak apa yang perlu dipersoalkan di sini adalah bagaimana kita nak berusaha untuk mempraktikkan tuntutan keimanan kita kepada nama Allah Al-Husna, iaitulah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam lapangan hidup kita, dalam setiap lapangan hidup kita, dalam unit yang kecil, dalam keluarga, bahkan kalau kita kecil lagi dalam konteks diri kita, rahmat kita kepada diri kita, iaitulah kita tidak meletakkan sesuatu yang tidak mampu untuk kita lakukan. Rahmat, termasuk rahmat ke atas badan kita adalah kita, contohnya dalam ketika kita beribadat, kita jangan melampaui batas. Kita kena rehat. Kita tahu bahawasanya kita nak kejar 10 Lailatul Qadar kan, 10 malam terakhir ni kita nak kejar Lailatul Qadar. Tetapi kita kena ingat, termasuklah dari rahmat Allah dan termasuklah tuntutan untuk kita beriman dengan rahmati kat itu sendiri. Maksudnya kita jangan sampai tahap kita melampau, sebagaimana apa perbuatan sebahagian di kalangan sahabat Nabi yang mereka kata mereka nak menikah, mereka nak beribadat, mereka tak mau tidur, mereka nak berpuasa tak mau berbuka puasa, mereka nak beribadat saja tak mau menikahi wanita. Nabi marah. Nabi kata, aku puasa, aku buka, ana asum wa uftir, wa ana usalli wa ana aqumu wa anam, aku solat malam, aku bangkit malam, aku solat, dan aku juga tidur, aku rehat. Wa ana atazawwajun nisa, aku menikahi wanita. Dan faman raghiba an sunnati falaysa minni, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak. Maksudnya apa? Dalam situasi kita hari ini, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, nasihat untuk bagaimana kita nak mempraktikkan keimanan kita dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah kita pertama sekali kena merahmati diri kita. Merahmati diri kita dalam konteks kita kena rehat. Jangan sampai tahap kita sampai tahap nanti kita sampai ada yang tak menganggap bahawasanya hak badan itu perlu diabaikan. Begitulah juga rahmat kepada keluarga kita. Misalnya jika kita solat di rumah, kita bagi contoh yang praktikal. Kita solat di rumah, misalnya solat qiyam, solat tarawih di rumah. Kita jadi imam. Katakan kita jadi imam, kita baca panjang sikit. Kemudian anak kita menangis. Contoh ini anak rasa bagi orang yang ada anak kecil dia faham. Baik, jadi kalau kita mengimamkan isteri kita, ada anak kecil menangis, apa rahmat yang kita boleh praktikkan, yang Nabi juga amalkan. Bila Nabi SAW solat, kemudian Nabi dengar ada suara tangisan budak. Nabi dengar tangisan budak, dia tengah solat, lalu Nabi pendekkan solat. Bentuk rahmat. Sama juga kita kena praktikkan. Jangan kita jadi macam, yang penting aku nak panjangkan solat. Yang penting kau kena solat juga. Yang penting kau kena dengar juga bacaan aku. Kita pentingkan diri tanpa kita lagi baca. Tetapi anak kita yang tengah menangis, kita yang tengah kerisauan, ataupun makmum yang tengah kerisauan, tengah fikirkan tentang tangisan anaknya nak susu ke lapar ke apa, rahmat yang kita kena takhfif, kena ringankan solat, ringankan bacaan, kemudian selesaikan dan berilah peluang untuk isteri kita ataupun ibu anak yang menangis itu untuk merahmati anaknya. So tengok, dia rahmat dia kait mengait. Sebab itu kita bila rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala
kepada manusia, ini kita betul-betul mensyukurinya dan kita mempraktikkan tuntutan rahmat Allah itu dalam kehidupan kita, nescaya dunia ini akan aman. Dunia ini akan, dan tidak dengar isu berkenaan dengan penderaan atau memukul antara suami isteri, bergaduh dan sebagainya. Allahul musta'an. Ana rasa cukup setakat itu. Kalau ada soalan, ana lihat, ana tengok kat komen. Kalau ada soalan di bahagian lain, mohon pihak admin boleh panjangkan ke sini. Baik. Jadi kita dah tak cukup masa. 9.50 kena berhenti kerana ada kelas lagi lepas ini ustaz yang lain. Jadi kesimpulannya, apa yang kita sampaikan berkenaan dengan Asmaul Husna ini perlu kita sentiasa perbaharui dan peringatkan hari demi hari antara keluarga kita dan sebagainya, anak-anak kita dan sebagainya. Perlu diajar tentang bagaimana kita nak memahami nama-nama Allah Al-Husna ini ikut kefahaman yang benar, dengan kita memahami tuntutan-tuntutannya, memahami makna-maknanya, memahami tuntutan dan hukum hakam yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Lagi nama-nama Allah yang kita tepat nak sentuh, kerana nama-nama Allah, bila kita sebut Allah, nama-nama Allah ni bukanlah perkara yang mudah. Sebab itu asalnya panjang kan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia bukan benda yang kita kata boleh kita selesaikan dalam tempoh yang singkat.